Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa huwa habibuhu wa safiyuhu khaliluhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung. Ya 340 350 Ridha dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha dengan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan suatu sifat yang mulia, seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah Subhanahu wa ta'ala ridha akan mereka dan mereka pun ridha, yakni serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Dan dapat kita ketahui bahawasanya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala kembali daripada sifat zatnya Allah, sifat zatiyah, sifat pada zat, ma'nawiyah, dan tidak boleh kita menghakikatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala seperti mana kita kaitkan ridhanya ibu ataupun ridhanya seseorang kepada seseorang yang lain, ridhanya ibu kepada anaknya. Apa maksud ridha? Dia serah, dia terima. Tapi ridha Allah Subhanahu wa ta'ala bukan demikian. Disebabkan di usuluddin, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh disamakan sifat makhluk. Walaupun disebutnya ada ridha pada makhluk, tetap juga tidak boleh dikaitkan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana kasihnya Allah, ada juga kasihnya makhluk sesama makhluk. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala perintah kita untuk ada yang kasih sesama makhluk, walaupun haiwan sekalipun. Ya Rasulullah, adakah kami mendapat pahala tak kala mana kami melakukan kebaikan kepada haiwan? Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah aqaid, iaitu aqidatul Islam. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala meridai seseorang hamba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihatnya dalam perjalanan kehidupannya seluruhnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tak melihatnya walaupun sebesar zarah, sedangkan Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat. Lalu apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki atas masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah terima dia. Apa pun yang dilakukan, tetap Allah Subhanahu wa ta'ala terima dia. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan pada dirinya itu dalam azali lagi sebagai ahli syurga. Maksudnya apa? Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah berubah selagi mana dia adalah ahli syurga, hatta azali, hatta ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu daripada sifat ridha Allah yang kita tidak boleh kaitkan dengan ridhanya makhluk. Seorang ibu marah pada anaknya dulu, sekarang tidak marah lagi, berlaku perubahan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dia memilih ridha pada azali dalam ketetapan takdirnya kepada seorang hamba, maka tidak akan pernah berubah lagi, tidak akan pernah berubah. Seperti mana contoh seorang kafir
Dia lahir daripada keluarga kafir, besar sebagai orang kafir, tapi kemudian dia memilih Islam. Lalu sewaktu dia kafir, Allah Subhanahu Wa Taala tidak murka dia. Apa maksudnya? Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kesyirikan yang dia lakukan di sisi Allah pada azali tidak ada dosa kesyirikan. Apa maksud? Kerana ada ilmu Allah, dia sebagai ahli syurga, kerana dia mati sebagai orang yang beriman. Di sisi Allah, kita tak kata di sisi kita, sisi Allah tidak berubah. Seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabaqat rahmati ghadabi, aku mendahulukan rahmatku berbanding murkaku. Apa maksudnya di sini? Allah Subhanahu Wa Taala sebabkan rahmatnya. Walaupun seseorang yang kufur kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengadabnya seperti mana umat-umat yang terdahulu. Kenapa? Kerana rahmat. Dia dapat makan, dia dapat minum. Sebab Rasulullah mengajar kita demikian. Kata Nabi, kalau bukan kerana rahmat Allah, yakni Allah melihat dengan pandangan murka, satu gelas air pun tidak diizinkan oleh Allah untuk orang yang syirik minum. Itu Rasulullah SAW. Dan orang kafir, orang syirik kepada Allah pun dapat minum kerana rahmat. Mana murka Allah Subhanahu Wa Taala? Tak ada mananya mengakhirkan usianya dengan kekafiran. Lalu di mana murka Allah Subhanahu Wa Taala? Di akhirat. Di atas dunia tersebarnya rahmat agar manusia tidak beralasan di akhirat, ya Allah, bagaimana aku nak Islam sedangkan yang hadir padaku adalah kekafiran. Dia melihat kekafiran sedangkan dia tak lihat rahmat Allah yang curah datang kepada dia. Dia beralasan, lalu ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang memberi makan dan minum kepada kamu di atas dunia dulu? Engkau, ya Allah. Siapa yang memberi penghidupan kepada kamu? Engkau, ya Allah. Siapa yang memberi kecukupan kepada kamu? Engkau, ya Allah. Ini jawaban orang yang kufur kepada Allah di akhirat. Apa maksudnya? Jawapannya jujur, betul. Allah Subhanahu Wa Taala memberi segala-galanya itu kepada dia. Dia mengakui, orang kafir mengakuinya Allah memberinya di akhirat. Maknanya mengakui rahmat Allah tersebar mencurah-curah kepada dia. Dia mengakui. Lalu ditunjukkan bahawasanya alam ini dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sebenarnya cerita iblis la'natullah sekalipun, walaupun Allah kata fa innaka rajim, kau termasuk makhluk yang dilaknat, walaupun disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala laknat yang atas iblis bukan seperti mana dia telah diazab dalam neraka di atas dunia lagi. Dia dibiarkan hidup ila yaumi yub'atsun, sehingga hari berbangkit dia akan hidup dengan keturunan cucu cicit dia. Ini apa? Tersebarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia, agar mereka itu tidak beralasan lagi. Sebab apa? Rahmat dan murka, redha tidak boleh disamakan seperti mana apa yang kita fikirkan. Kalau sekiranya Allah benci kita, soalannya, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan sekiranya benar dia memurkai, membenci kita? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengubah sebagian Bani Israel jadi kera, jadi babi, sebab Allah dah benci. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengakhirkan alam ini bukan dengan kemurkaan dan juga kebencian, tapi dengan rahmatan lil alamin. Rasulullah telah wafat, tapi keistimewaan Nabi rahmatan lil alamin tak pernah dia mati, tak pernah berakhir, tidak pernah tutup. Rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu Wa Taala tak kata rahmat fil ardi, Allah kata al alamin, seluruh alam. Tak pernah tertutup, tak pernah dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana Allah mewafatkan Nabi rahmatan lil alamin. Jalan itu rahmat. Sehingga ketika Imam Syafi'i dia memahami hakikat redha, dan Imam Syafi'i menyatakan
Cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala redha kami. Kami mendambakan redha Allah berbanding yang lain. Mengapa agaknya? Sebab redha Allah kembali pada azali. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat di dunia wal akhirah. Ada di dunia, ada juga dia di akhirat. Tetapi kita masih takut walaupun Allah merahmati. Tapi redha Allah Subhanahu Wa Taala, apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wahai hamba-Ku, aku redha kamu, maka buatlah saja. Seperti mana ada hadis sahih, Allah Subhanahu Wa Taala minta berkata kepada ahli syurga, wahai ahli syurga sekalian, mintalah kepadaku. Ahli syurga pun tak tahu nak fikir apa, nak lintas ke apa dalam hati, nak minta apa kepada Allah. Sebab apa? Semua yang dia mahu dilintaskan dalam hati, Allah beri. Dan sekarang ni nak fikir apa, nak lintas apa lagi, Allah Subhanahu Wa Taala kata minta lagi, minta lagi. Sampai dia tak tahu nak minta apa. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka makan. Mereka pun makan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, wahai ahli syurga, kamu akan kekal selama-lamanya dan kamu aku redha. Kamu aku redha. Apa maksudnya sini? Maknanya tidak ada langsung sifat Al-Jabbar, Al-Qahar pandangan Allah pada mereka. Mereka dengan sifat kasih. Itu Allah Subhanahu Wa Taala memilih kasih kepada ahli syurga dengan cara begitu. Dia memandang sifat dia, tapi dia tidak memandang sifat sombongnya kepada orang yang sombong. Tidak. Tetapi cerita di neraka, Allah memandang mereka dengan pandangan sombongnya Allah terhadap orang yang sombong. Lalu ditanya, mana kesombongan kamu, mana Tuhan kamu? Secara sombong juga. Kalau ditanya kepada mereka, apa di atas dunia dulu tak ada orang saleh ke yang ceritakan kepada kami Allah Tuhan kamu? Kalau bala, kalau je ada telah datang kepada kami utusan Tuhan. Fakadzabna, kami menolaknya, mendustakan mereka. Ini pilihannya ke? Sedangkan dia sudah usul fakadzabna dalam lubuk hati dan pemikiran itu betul, cuma kami sengaja menolaknya. Ini menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala beri fitrah kepada manusia, kefahaman wujud. Disebabkan fitratullah allati fataran nas 'alaiha, sesuatu bila kena dengan fitrah, manusia tak boleh menafikan lagi. Contoh, manusia itu memerlukan makan, memerlukan minum. Itu tidak boleh dinafikan oleh sesiapa pun. Itu fitrah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang memberi, itu juga fitrah. Fakadzabna, cuma kami berdusta, menolak akan fitrah itu. Tapi di dalam jiwa mereka, fitrah mereka, pada pemikiran mereka tak boleh menolaknya. Mengapa agaknya? Disebabkan apabila mereka berada dalam kubur, apabila mereka dibangkitkan, mereka tidak pernah menyebut kami mengingkari Allah sebagai Tuhan. Tak. Semua menjawab Allah Tuhan kami. Semua sekali orang menjawab manusia. Bila ditanya siapa Tuhan kamu? Allah. Masuk dalam neraka, para malaikat pun tanya, mana Tuhan kamu? Tuhan kami hanya Allah, bukan berhala. Kami telah ditipu. Itu ayat Quran yang dicerita oleh Allah. Kenapa? Agaknya tak terpadam. Masuk terpadam adalah di dunia ke, dalam barzakh ke, dibangkitkan. Kami menafikan Allah Tuhan. Kami menafikan. Itu pun namanya tak ada fitrah. Maknanya menunjukkan bahawasanya manusia bila dibangkitkan seolah-olah kembali balik pada fitrah. Fitrahnya inilah Allah Tuhan. Semua mengakui Allah saja Tuhan. Maknanya menunjukkan maha adilnya Allah telah memberi fitrah
sehingga akal manusia memahami Allah Tuhan. Mana Allah Subhanahu wa ta'ala cabut sehinggalah apabila berada dalam barzah, berada di dalam, apabila dibangkitkan dan punya ketahui, tak mengakui. Semua mengakui. Masuk neraka pun mengakui. Bahkan dalam riwayat disebutkan dalam Quran, Rabbana, wahai Tuhan kami. Siapa Tuhan mereka? Allah. Itu kan doa dalam Quran itu. Doa mereka, Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kami dah tengok ya Allah kebenarannya Islam, kami dah dengar. Bangkitkan kami, kami nak duduk atas dunia nak beriman. Akui, itu fitrah. Jadi di sini dah maksudnya rahmat Allah tersebar. Hanya saja pada rida Allah Subhanahu wa ta'ala disembunyikan. Disembunyikan oleh Allah ridha-Nya, disebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dengan ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa saja yang kamu buat itu semua adalah ujian. Sama ada baik ke buruk, itu ujian. Itu semua adalah ujian. Liyabluwakum, sungguh-sungguh kamu akan diuji. Sungguh-sungguh, maknanya diuji. Kadang-kadang buat baik satu ujian, kadang-kadang satu keburukan pun satu ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana fitnah yang disebut oleh Allah dalam Quran, asy-syarri wal khairi wasyarr, kebaikan dan juga keburukan. Fitnah maknanya berupa ujian. Jadi usul pada rida Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diketahui. Itu milik pada zat dia, zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan kita beranggapan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala meridai, maka ridha-Nya Allah secara umum. Tidak, pengkhususan. Ridha itu khusus. Apa maksudnya? Selagi mana mereka tidak mentauhidkan Allah, maka tidak ada ridha. Rahmat ada, rahmat masih ada. Selagi mana tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Ar-Rahman itu di dunia sampai ke akhirat ada lagi. Ar-Rahman itu orang kafir sebenarnya. Ar-Rahim, pengkhususan, wa kana bil mu'minina rahima, bagi orang beriman. Jadi itulah maksudnya rahmat umum, redha khusus. Dan redha secara khusus melalui dalil Quran dan Sunnah Nabi. Oleh kerana itulah kita kebiasaan adat semoga dia dirahmati Allah. Jarang sekali disebut semoga dia diredai Allah. Rahmat itu lebih tersebar, lebih umum berbanding redha kerana dia khusus. Yang pertama daripada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, kata ulama tafsir, bahkan sebagian sahabat juga, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke ayat berkaitan redha atas sebahagian hamba-hamba dia yang beriman di kalangan umat baginda Rasulullah setelah mereka berjaya melaksanakan segala yang diuji oleh Allah dengan rintangan ujian yang besar-besar. Seperti mana dalam Quran Al-Karim, antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menguji umat Islam kefakiran, kemiskinan. Bahkan ada juga pernah kita hidup kepuluran 3 tahun, kita makan kulit yang direbus. Itu ada hadis, kulit itu direbus lama-lama dia mengembang. Makannya itu, makan kulit pokok, daun-daun pokok 3 tahun. Allah uji di Mekah dulu, di pulau, keturunan Nabi di pulau, orang Islam di pulau, tak boleh duduk di hampir dengan betul-betul di tanah Arab ataupun di sekitar daripada Masjidil Haram pada ketika itu, di sekitar Mekah. Diuji. Kemudian pula hijrah. Hijrah juga adalah satu ujian yang besar. Mengapa agaknya
Sebab mereka tidak membawa harta benda mereka. Mereka sekadar membawa keluarga mereka, membawa pakaian sedikit daripada pakaian mereka, bekalan makanan apa yang mereka boleh bawa. Itu nama muhajirin. Mereka pun hijrah. Itu satu ujian yang sungguh besar. Kita ada rumah, ada harta di rumah, ada kenderaan di rumah, ada keluarga di rumah, tapi kita kena keluar padahal itu milik kita semua. Itu kan satu ujian yang besar. Seperti mana contoh baginda tuanku Haji kena duduk dekat pulau sana 3 tahun, Seorang-seorang tahu dia dah baginda tuanku. Biar ada pemain suri tu panjang dia kau beri. Pemain suri kat sana dia punya. Tak nampak mata kosong, mata halus nampak. Kita pun tak mau pergi lah. Sebab pengorbanannya besar. Tuanku kat sana ada rumah tak? Tak ada. Sebab ni suruhan daripada tuanku. Zaman dulu-dulu ada pergi naik hutan tu, naik bukit ni, tinggal anak isteri dia. Dah berbulan-bulan disebut purnama. Sebab dulu tak ada bulan Januari, orang lain tak tahu. Dah berapa lama awak pergi? 3 purnama. Berapa lama awak tinggalkan anak isteri? 6 purnama. 6 bulan itu. Macam mana awak tahu, boleh tahu 6 purnama? Tengok bulan purnama, dah penuh 6 kali dah. Apa maksud di sini? Kita pun tak mau ujian yang besar itu, tapi Allah menguji para sahabat begitu. Di Madinah tak ada tanah, Rasul pun tak ada tanah. Allah uji lagi. Lepas tu sambil mencari tanah nak buat rumah, Allah uji pergi perang pula. Perang Badar, 2 hijrah. Tahun yang pertama sibuk cari itu cari ini, dengan dakwah juga. Diuji pula dengan orang munafiknya, Yahudi, Nasrani. Lalu tahun yang kedua perang Badar, tahun yang ketiga perang Uhud. Diuji. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat radhiyallahu anhum wa radu an. Banyak ayat cerita radhiyallahu anhum wa radu anhu turun dalam peperangan. Apa maksudnya? Satu ujian yang sangat besar, baru dah mencapai redha Allah. Dia bukan amalan yang besar, ujian yang besar. Seperti mana contoh solat tarawih 23 rakaat bersama witir, insya-Allah kita buat. Solat ni 8 rakaat, insya-Allah kita buat. Ini jihad fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta benda kamu, dengan jiwa kamu, nyawa kamu. Oh, sangat-sangat berat. Sangat berat. Kalau dah pulang selamat, kalau tak pulang mungkin syahid. Barulah Allah Subhanahu wa taala turunkan radhiyallahu anhu wa radwan. Salah satu surah Inna fatahna laka fathan mubina, ada cerita redha disebut oleh Allah 2 kali. Itu cerita perang, kemenangan dari Islam. Tapi setelah umat Islam korban atas ujian, merasai ujian. Sebab para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat puasa Ramadan belum dapat radhiyallahu anhum wa radwan. Tapi bila jihad turun radhiyallahu anhum wa radwan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, barulah dapat radhiyallahu anhum wa radwan. Kena jadi sebaik-baik umat dulu, yang terbaik, yang tertinggi, yang terhebat, radhiyallahu anhum radwan. Allah meridai mereka, mereka pun redha akan Allah. Apa maksud kita redha Allah Subhanahu wa taala? Kembali ada ujian-ujian tanpa pernah kita mengungkitnya. Allah uji kita macam-macam. Pada zaman sahabat dah, zaman Rasul. Tapi tidak ada di antara mereka menajak, ya Allah, beberapa tahun sebelum ini kau menguji kami peperangan,
kebodohannya Allah. Tak pernah berhenti itu. Itu redha hamba kepada Allah. Redha Allah kepada hamba. Allah Subhanahu wa taala dah tahu apa dosa dia buat. Fala ubali. Aku dah tak peduli apa dosa dia buat. Aku redha. Aku nak masukkan dia ke dalam syurga. Aku tak tengok dosa apa dia buat. Membunuh seperti mananya Abu Sufyan, Wahsy jika masuk Islam kemudian bahkan dapat radhiyallahu anhu. Wahsy yang bunuh Sayyidina Hamzah, Abu Sufyan yang perintah kerah orang ramai-ramai bunuh umat Islam. Di kalangan kafir ramai-ramai bunuh, ramai-ramai orang Islam. Dia yang memulai peperangan untuk memerangi Rasul. Dia dapat radhiyallahu anhu. Abu Sufyan radhiyallahu anhu, Wahsy radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar dulu bukan cita-cita nak bunuh Nabi. Dia sebut nama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apa maksudnya di sini? Itulah maksud redha Allah. Allah Subhanahu wa taala tak ukir dia dulu kafir. Dia bunuh kesayangannya Nabi Sayyidina Hamzah. Dia bunuh orang yang dicintai, dikasihi oleh kekasih Allah, Habibullah. Tak Allah pada ubali, aku tak kisah dia bunuh sekalipun. Aku redha dia. Wahsy radhiyallahu anhu. Disunatkan baca apabila sahaja kita menyebut nama para sahabat radhiyallahu anhu, sebab Quran menyebut tentang mereka. Radhiyallahu anhu. Hum semua para sahabat Nabi. Itu yang nak kena tahu usul daripada redha. Jadi makna khusus, bukan umum. Lalu Allah redha mereka. Jangan dilihat sahabat Nabi betul dah dapat redha Allah. Jangan dilihat itu. Lihat apa yang mereka lakukan sewaktu mereka hidup dulu bersama Rasulullah. Tengok yang itu boleh ada redha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang redha dengan Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang redha dengan ketentuannya, terima tanpa mengkritiknya, tanpa bertanya, berdolak dalih lagi. Tidak, itulah maksud redha. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala meridai hamba-hambanya dengan sesuatu yang terbaik. Kalau ujian, sebesar-besar ujian yang terbaik bagi dia. Itu Allah, cara Allah. Sebab Allah kata, dia berluakum. Sungguh-sungguh kamu diuji. Berbeza. Ada ujian yang besar, sederhana, kecil. Dan seorang yang paling besar redanya adalah para Rasul, kata Nabi. Para Nabi, kata orang ikut dia. Sebab mereka adalah orang yang paling banyak diuji oleh Allah. Ya Rasulullah, atas dunia ini siapa orang paling banyak ujian? Para Rasul, para Nabi. Kemudian siapa ya Rasul? Orang yang ikut mereka. Dibesarkan oleh Allah dengan ujian-ujian. Mengapa agaknya? Besarnya ujian, besarnya redha. Apa perbezaan redha Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah Subhanahu wa taala apabila meredai selesai? Tidak dilihat besar ataupun kecil, dilihat. Kenapa perlu dilihat? Disebabkan darajah. Wa likulli ummatin darajah. Wa likulli amalin darajah. Umat ni ada derajatnya, setiap amal ada derajatnya. Derajat itu kembali di syurga atas redha Allah. Kerana semua manusia bila berada dalam syurga, derajatnya tak sama. Derajat para Rasul paling atas, para Nabi paling atas. Kemudian adalah derajat di bawah, itulah di kalangan orang yang hampir dengan Allah. Satu riwayat yang lain menyatakan derajat bawah daripada Nabi dengan selisih satu derajat adalah orang alim. Satu riwayat disebut dalam Ihya Ulumuddin, satu derajat di sisi orang alim. Itu apa? Itu derajat. Makna redha Allah pada orang alim, tapi tidak sama redha Allah pada seorang Nabi Rasul. Lebih lagi.
Bagi orang yang salihin tidak sampai pada derajat para nabi rasul dan juga orang alim, ahli syurga juga. Itulah masuk redha. Lalu redha Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala beri kita rasa melalui nikmat-nikmat dalam syurga. Oleh kerana itu, adakah dalam syurga ada perbezaan rasa nikmatnya? Jawapannya betul. Apa agaknya betul? Sebab orang yang berada syurga yang terendah, kata Nabi, tidak sama dengan orang yang merasa nikmat berada di syurga yang tertinggi. Walaupun orang yang berada di syurga yang paling rendah, istana yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dia pusing 70 tahun pun tak habis lagi. Hadis yang lain, istana yang paling kecil di atas, istana yang paling kecil dalam syurga bagi orang yang dapat derajat yang paling rendah 10 kali dunia ini. Lalu apa maksudnya di sini? Orang yang dengan beramal amalan sedikit yang dapat masuk syurga Allah, dia tetap merasai redha itu besar bagi dia. Padahal Allah bagi itu yang terkecil daripada ada yang jauh lebih besar. Itu maksudnya. Sehingga semua merasai redha Allah itu luas. Redha Allah itu besar. Dia merasai semua. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, mintalah apa saja, aku tidak pernah memurkai kamu, aku meridai kamu. Duduklah selama-lamanya di dalam syurga ini tanpa pernah aku murkakan kepada kamu. Selesai redha tadi. Dikaitkan dengan hadis, mungkin saya pernah bacakan juga hadis ini. Hadis Nabi SAW, orang yang solat di awal waktu mendapat redha Allah, solat di pertengahan waktu mendapat rahmat daripada Allah, solat di akhir waktu mendapat keampunan daripada Allah. Akhir ini maksudnya apa? Saat-saat dah nak masuk waktu yang seterusnya, baru dia nak ambil takbiratul ihram, Allahu Akbar, dapat satu rakaat azan. Solat apa tadi? Solat zuhur, azannya azan asar, masih dalam solat. Asar dah masuk, cuma dapat satu rakaat. Itu nama akhir. Sehingga ada ulama menyatakan solat demikian berdosa, tapi diberi maaf oleh Allah. Kenapa? Sebab Nabi kata solat di akhir waktu mendapat keampunan daripada Allah. Ini maksudnya apa? Ini rahmat. Solat di awal waktu mendapat redha, apa maksudnya? Keberkatan awal waktu menyebabkan dia akan beramal, mengambil barakah pada waktu tersebut. Sebab waktu itu masih panjang, jalan-jalan. Nak pergi ke waktu asar, zuhur banyak waktu, dia beramal pada waktu tersebut. Sebab amalan itu akan menghapuskan dosa yang ada pada waktu zuhur. Nak pergi ke asar, itu ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertengahan waktu, kata Nabi, rahmat. Ini menunjukkan, kata ulama, ridha, rahmat tidak disamakan, seperti mana juga kedudukan derajat tadi. Jadi apa maksudnya ridha dan juga rahmat? Bukankah kedua-duanya datang daripada Allah? Ya. Seperti mana contoh Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Al-Muqti. Dia Maha mengurniakan, dia juga Maha memberi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tak beri semuanya sama atas pemberiannya. Tetapi pemberian Allah Subhanahu wa taala itu seimbang dan juga adil. Maksud adil di sini, jangan kita kaitkan dengan akal kita, semua dapat yang sama. Tidak. Maha adilnya Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala memuji seseorang susah hidupnya, fakir, miskin, disuruh hukum fiqh, memerlukan zakat, memerlukan pertolongan, meminta-minta. Maha adilnya Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dia akan masuk syurga dulu daripada orang kaya.
Di atas dunia seseorang diuji oleh Allah. Kita Malaysia tak sampai ujian macam di Syria, di Iraq, di Palestin, ke semua tempat lah. Tapi ada tempat-tempat yang diuji. Lalu apabila mereka dibangkitkan di sana, mereka terlebih dahulu dilayan oleh Allah berbanding kita yang tidak diuji sedemikian. Asalkan mereka mati mukmin, kita pun tak kena mati mukmin. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menangkan mereka. Dan hadis sahih Nabi kata, orang begini 40 tahun masuk dulu syurga berbanding kita. 40 tahun tu lama tu. Masuk dulu syurga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini maksudnya redha tadi. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun di akhirat dia tanya, tapi dia melupakan dosa kita. Itu redha. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki tujuh dosa, padahal bagi Allah tidak ada apa. Sebab dia ada rahmat, dia keampunan, dia besar. Seperti mana contoh ni bagi dia tuanku, dah tahu dah dia curi. Berapa banyak dia curi? 5 riyal, RM5. Mari kamu curi RM5. Dia tuanku tak kisah. Bagi dia tuanku orang yang sangat kaya, orang yang curi 5 juta. Berapa banyak orang curi? 5 juta tuanku. Aku tak kisah. Lagi besar kedudukannya, lagi besar yang perbuatan tadi, dia tak kisah. Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Maha Agung. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala tanya, Nabi kata Allah tanya gitu-gitu. Nak terjemah gitu-gitu juga. Wahai hamba-Ku, kamu buat dosa ni? Benar ya Allah, aku akui, aku mengakui. Ini juga benar ya Allah, aku akui. Ini benar ya Allah, aku akui. Ya Allah, Kau Maha mengetahui semuanya. Aku akui. Wahai hamba-Ku, aku redha, pergi masuk syurga. Itu masuk redha. Wahai hamba-Ku, semua yang kamu sebut kamu akui, aku ampunkan, pergi masuk syurga. Itu masuk redha. Bukan kita pergi ke bank, cik, ni hutang cik. Ya betul, ini lagi hutang cik. Ni rumah tamu, rumah kedua, rumah ketiga, ni kita pertama kata saya akui cik, tapi susah nak bayar. Mana ada bank kata tak apa, settle lah. Kalau jadi itu, bank tu ada sifat redha. Contoh, tidak, cuma kita bincang lah, cik boleh bayar macam mana. Boleh lah, ini RM5 sebulan, ini RM6 sebulan. Boleh cik, 400 tahun bayar. Jadi bila bank tu sifat redha ada cik, tak apalah banyak mana hutang cik, kami selesaikan, langsai cik. Bahkan kami bagi hadiah 400,000 lagi, cik pergi belanja. Ini redha. Begitu juga Allah, wahai hamba-Ku, aku ampunkan semua dosamu, masuklah syurga. Pergilah. Itu masuk Allah. Itulah masuk redha. Ini yang maksudnya manusia tak ada. Kalau dia boleh redha, dia boleh redha, Allah buat itu. Itu disebut radhiyallahu anhu wa radu anhu. Lalu bila kita dah faham raditu billahi rabbah, dalam Islam sebesar agama, pada paling banyak sekali ujian adalah Islam. Sebab sejarah peradaban yang paling hebat dalam dunia pun Islam. Allah mengujinya. Lalu kita raditu billahi rabbah. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita. Uji bagaimanapun, tetap kita Islam. Wa bil Islami dina, aku tidak akan keluar pada agamaku ini. Aku redha dia. Wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Dan aku redha Nabi Muhammad utusan Allah, Rasul yang diutus oleh Allah, Nabi yang diutus. Aku redha, aku terima. Aku tidak akan cari orang lain sebagai qudwah, uswatun hasanah. Itu maksud redha. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir, kita tak pernah melihat Nabi, kita redha. Sabdaan Nabi kita tak dengar semua, kita redha. Allah uji kita, kita redha. Maka itulah maksud radhiyallahu anhu. Bila kita semua redha,
Allah pasti meridai kita. Itu maksud redha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Insyaallah nanti kita akan sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.